Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada hari ini saya terangkan tentang persembahan pentaksiran penterusan sirah dan tarikh Islami berkod PIMK 1124 yang dibentangkan oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Fakhri Syamil bin Faizul Aizar. Baiklah. Sebelum kita pergi pada persembahan, saya akan terangkan dahulu tentang kandungan-kandungan yang terdapat pada persembahan tersebut. Iaitu yang pertama, 1.0 kenali institusi khalifah. Yang kedua, iaitu 2.0 akan menerangkan tentang senarai pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang ketiga, iaitu 3.0 analisis sumbangan dan pembaruan pada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Iaitu yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan yang ke-4.0 iaitu kesimpulan. Baiklah, pertama kalinya saya akan terangkan tentang 1.0, iaitu institusi khalifah. Okey, sebelum tu kan tanya, apa maksud institusi khalifah Okey, maksud institusi khalifah merupakan orang yang mengudai sesuatu institusi dipanggil khalifah. Yang ni khalifah ni bermaksud tunggal, seorang, dan jamaknya khalafah, yakni ramai, yang membawa maksud pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi khalifah yang ni adalah untuk menerajui pemerintahan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW yang dikenali sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, tugas khalifah ni apa? Tugas Khulafa' Ar-Rasyidin apa? Tugas dia adalah untuk memelihara agama dan syariah Allah SWT yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, serta mentadbir negara dan masyarakat Islam mengikut undang-undang syariah. Okey, jadi setiap perkara agama yang dibawa oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, serta disambung pula oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi perhatikan khalifah adalah menerusi syura, iaitu satu majlis permusyawaratan secara bai'ah, dan ada juga melalui wasiat. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pada 2.0, iaitu senarai pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin. Terdapat 4 orang pemerintah dalam senarai pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau memerintah selama 2 tahun sahaja. Bermula pada 11 Hijrah dan berakhir pada 13 Hijrah. Kalau mengikut kalender Masihi, bermula pada 632 Masihi sehingga 634 Masihi. Dan seterusnya khalifah yang kedua, iaitu Umar bin Al-Khattab, iaitu beliau merintah selama 10 tahun, bermula 13 Hijrah dan berakhir pada 23 Hijrah. Dan mengikut kalender Masihi, iaitu bermula pada 634 Masihi dan berakhir pada 644 Masihi. Seterusnya khalifah yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni merintah selama 12 tahun, bermula 23 Hijrah dan berakhir pada 35 Hijrah. Kalau mengikut kalender Masihi pula, iaitu bermula 644 Masihi dan berakhir pada 656 Masihi. Okey, dan akhir sekali dalam senarai pemerintah Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Ali bin Abi Talib, yang mana beliau merintah selama 5 tahun sahaja, 35 Hijrah sehingga 40 Hijrah, dan berakhir dan mengikut kalender Masihi pula, iaitu 656 Masihi sehingga 661 Masihi. Okey, sampai pada pertengahan persembahan, iaitu 3.0 analisis sumbangan dan pembaruan pada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Baiklah, kita akan bagi pada sumbangan dan pembaruan pada khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Terdapat beberapa sumbangan dan pembaruan yang telah dilakukan oleh beliau, iaitu yang pertama, menentang gerakan Ar-Riddah. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, keadaan telah berubah. Jadi ramai orang Islam yang mula murtad ketika itu. Kemudian muncul golongan-golongan yang enggan bayar zakat serta mengaku menjadi Nabi palsu, seperti Musallamah Al-Kadzab di Yamamah, Sajah Al-Haris yang perempuan
menjadi mengaku sebagai Nabi palsu, Tulaihah Al-Asadi dan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Jadi Khalifah Abu Bakar ni telah berusaha untuk menghapuskan golongan tersebut. Baiklah, seterusnya iaitu pembukuan Al-Quran. Berlaku banyak siri peperangan yang telah menyebabkan ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Contohnya dalam perang Al-Yamamah yang mana menyebabkan seramai 70 orang fuqara mati syahid. Jadi justru itu Sayyidina Umar ni telah mencadangkan pada Khalifah Abu Bakar supaya Al-Quran ni dibukukan. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar ni tak setuju kerana menolak cadangan tersebut kerana tak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW baginda sendiri. Jadi setelah mikirnya secara mendalam, akhirnya beliau setuju untuk melihara Al-Quran. Seterusnya pergi pada yang ketiga iaitu meneruskan gerakan tentera. Pembentukan tentera pada asalnya merupakan kesinambungan daripada usaha Rasulullah SAW sebagai tindakan ke atas beberapa orang Husain baginda yang telah dibunuh. Jadi ceritanya apabila baginda telah menubuhkan satu pasukan tentera yang mana dikuasai oleh Usamah bin Zaid yang pergi ke sepadan Syam untuk menyerang Ghassan, iaitu jajahan yang berada di bawah Byzantine. Jadi utusan-utusan yang telah dibawa tersebut telah dibunuh oleh tentera kafir. Jadi menyebabkan perkara tersebut menjadi usaha oleh Khalifah Abu Bakar untuk meneruskan perjuangan. Di samping itu, beliau juga menentukan bakal khalifah. Yakni beliau telah mengemukakan cadangan semasa membuat urundinya dengan para sahabat yang lain, iaitu menamakan Sayyidina Umar ni sebagai calon untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Jadi Khalifah Abu Bakar ni telah mengundi ataupun memberi nama calon Sayyidina Umar ni sebagai khalifah untuk dibai'ah. Selain itu, perluasan kuasa, iaitu Sayyidina Abu Bakar turut meluaskan tanah jajahannya dan menyebarkan syiar Islam ke seluruh semenanjung tanah Arab seperti Rom, Parsi dan Syria. Baiklah, seperti yang kita tahu kan, Rom merupakan sebuah kerajaan yang kuat dan masyhur di Mesir. Jadi penduduknya meliputi pelbagai kaum dan juga beragama Kristian. Pada ketika itu, pemerintah yang zalim menyebabkan rakyat memberontak, jadi memudahkan pentapakan Islam di situ. Dan seterusnya iaitu Parsi. Parsi merupakan sebuah pendudukan pertama Islam yang dibawa oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dan juga Syria. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pula pada pembaruan dan sumbangan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pergi dahulu pada pembaruan yang dibawa oleh beliau, iaitu pembentukan Majlis Syura. Khalifah Umar ni telah membentuk satu Majlis Syura yang mana merupakan satu majlis perunding yang tinggi, iaitu terbagi pada dua bahagian, iaitu yang pertama Majlis Syura tertinggi dan yang kedua Majlis Syura Am. Antara ahli yang terdapat pada Majlis Syura tertinggi iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Abdul Rahman bin Aus, Sa'id bin Abi Waqqas dan sebagainya. Jadi semua perkara yang melibatkan masalah sama ada politik, keselamatan, sosial, ekonomi negara akan dibawa bersama untuk dibincangkan dalam majlis tersebut. Jadi secara tak langsung menentukan posisi negara dalam sosial pemerintahan dan hubungan diplomatik luar. Maka juga melalui amalan sistem ini, beliau yakni Khalifah Umar bin Khattab telah membuka peluang kepada rakyat untuk mengemukakan idea serta pendapat mereka untuk dibincangkan dalam majlis syura tersebut demi kemaslahatan umat Islam bersama. Jadi kita menampak kat sini Sayyidina Umar ni bersifat tawaduk. Walaupun beliau merupakan seorang pemimpin yang tinggi, tapi beliau sanggup mendengar pendapat dan luahan daripada rakyat sendiri. Baiklah, pergi pula pada sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Terdapat beberapa sumbangan yang telah dicurahkan oleh beliau. Yang pertama iaitu pentadbiran wilayah. Beliau telah membahagikan beberapa bahagian dalam melantik pegawai pentadbiran, iaitu gubernur, setiausaha dan ketua-ketua jabatan.
Seterusnya, beliau juga menubuhkan Baitul Mal. Okey, Baitul Mal ni apa? Baitul Mal ni merupakan satu pusat menguruskan harta-harta kerajaan. Antara sumber-sumber yang terdapat dalam Baitul Mal seperti zakat, ghanimah, jizyah, kharaj dan usyur. Kemudian Sayyidina Umar juga mengasaskan Al-Jirwan. Okey, Al-Jirwan itu apa? Al-Jirwan ni merupakan daftar atau buku catatan yang mana diwujudkan untuk mencatatkan nama-nama tentera dan keluarga mereka serta jumlah sara hidup masing-masing. Jadi bayaran sara hidup ni dibuat berdasarkan jasa seseorang pada Islam. Samping itu, Khalifah Umar bin Khattab telah mengasaskan Taqiyim Hijri. Beliau telah menjadikan permulaan Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, yakni Madinah, sebagai satu tarikh permulaan perkiraan kalender bagi umat Islam. Seperti yang kita tahu, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sehinggalah Zulhijjah. Jadi kesan daripada pengasasan Taqiyim Hijri ini, ianya memudahkan umat Islam untuk mengingati satu peristiwa dan juga membuat satu catatan. Baiklah, seterusnya iaitu perluasan wilayah kerajaan Islam, iaitu semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ni banyak pendudukan yang berlaku sehingga meletakkan pendudukan ni sebagai antara polisi negara. Antara wilayah yang dikuasai iaitu Syria, Mesir dan Afrika Utara. Dan itu juga sumbangan beliau, yakni Khalifah Umar, iaitu pentadbiran tanah. Tanah-tanah yang dikuasai oleh orang Islam ni terbagi pada dua, iaitu tanah Dimah dan juga tanah Safawi. Sebelum tu kan, apa itu maksud tanah Dimah? Tanah Dimah ni merupakan tanah bertuan yang mana ditadbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan-golongan Al-Ayyam. Jadi tanah Dimah ni mempunyai pemilikan. Manakala tanah Safawi pula iaitu tanah yang tidak bertuan tetapi tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dibeli oleh sesiapa pun bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan. Jadi tanah Safawi ni ibarat macam tanah kerajaan yang mana tidak boleh sewenang-wenangnya untuk disewa, dibeli, dimiliki dan sebagainya. Baiklah, Khalifah yang ketiga iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Yang ini sumbangan Khalifah Uthman bin Affan, iaitu yang pertama pada aspek kegemilangan. Pada era ini, wilayah Islam semakin berkembang pesat hingga ke Kabul di bahagian timur Asia dan Maghribi di sebelah bahagian utara Afrika. Selain itu, pasukan Byzantine yang mana menguasai laut pada ketika itu tumpas menyalahkan kekuatan angkatan kaum muslimin, dan dikatakan angkatan kaum muslimin ni lebih kuat daripada Byzantine. Selain itu juga sumbangan beliau iaitu melihara kesucian Al-Quran. Seperti yang kita tahu, pada era pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan ni umat Islam berkembang sangat pesat, menyebabkan cara pembacaan dan naskah Al-Quran yang berbeza-beza telah menimbulkan pertikaian dan perselisihan kaum muslimin, lalu sampai didengar oleh Khalifah. Maka keadaan ini memaksa beliau, yakni Khalifah, untuk menyatupadukan umat Islam ni pada satu mazhab, yakni Al-Imam, ataupun yang dinamakan sebagai Al-Islam Utsmani. Di samping itu, Khalifah Uthman juga menyumbang dalam tugas dakwah, yakni beliau telah banyak meluangkan waktu dengan menyampaikan dakwah di kalangan orang-orang ramai tawanan perang. Okey, ramai bilangan mereka yang memeluk Islam. Seterusnya, sumbangan beliau yakni dalam pencukaian dan pembendaharaan, yakni pendapatan hasil cukai untuk pembendaharaan meningkat dan hasil itu dipergunakan untuk sebaiknya untuk kepentingan dan kepentingan rakyat. Contohnya, imbuhan ditambah untuk pelbagai peringkat dan golongan rakyat. Manakala pada bulan Ramadan, orang miskin dan tidak berupaya akan diberikan makanan sebagai bekalan. Masuk pula pada sumbangan dan pembaruan pada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu yang pertama, sanggup menerima jawatan khalifah dalam keadaan kegoyahan. Ini beliau sanggup menerima jawatan pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada ketika itu, walaupun pada masa itu berlaku banyak kegoyahan politik negara lain. Jadi sebabkan berlakunya perpecahan, pergaduhan antara kaum muslimin sendiri, jadi politik di negara Islam tersebut menjadi goyah, runtuh, lemah, menyebabkan khalifah pada ketika itu susah untuk dilantik. Selain itu juga,
sebahagian beliau yakni sanggup menghentikan peperangan antara umat Islam. Yakni beliau bermati-matian dalam usahanya untuk mengekalkan kestabilan dan kerohanian negara. Contohnya, misalnya, iaitu dalam perang Siffin, beliau ni sanggup menghentikan perangan tersebut dan memulakan proses perundingan disebabkan terdapat dalam kalangan pihak musuh yang rela mengangkat Quran walaupun tenteranya hampir mencapai kemenangan. Di samping itu, sebahagian beliau iaitu membina markas tentera di Parsi dan Syria. Okey, pertahanan negara Islam tetap diutamakan oleh Khalifah Ali. Ini dengan membina markas tentera di Parsi dan di sepadan Syria. Itu mengutamakan pertahanan negara. Baiklah, seterusnya sebahagian Khalifah Ali bin Abi Talib iaitu meneruskan cukai jizyah kepada Zimmi. Ini Sayyidina Ali ni tidak memasukkan cukai tersebut kepada Zimmi. Jadi menggunakan kebijaksanaan khalifah dalam mengembangkan ekonomi adalah dengan meneruskan kutipan jizyah. Hal ini telah dinyatakan dalam surat yang dihantar kepada Al-Ashtar. Beliau juga meminta agar golongan Zimmi dikenakan jizyah dengan ikatan perjanjian. Jadi Sayyidina Ali telah tetapkan perjanjian kepada golongan Zimmi agar mereka ni terus membayar jizyah. Baiklah, kita berada pada fasa terakhir dalam persembahan iaitu kesimpulan. Maka apa yang dapat disimpulkan daripada pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka pemerintahan mereka ni merupakan zaman pemerintahan yang terbaik dalam Islam yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Dan juga dalam setiap fasa pemerintahan mereka ni, dalam kemampuan khalifah ni telah melalui banyak cabaran dan rintangan yang berbeza dalam usaha menyebarkan dakwah Islam. Contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq kan, beliau telah mengharungi cabaran dalam golongan-golongan yang enggan bayar zakat, murtad, ambil palsu dan sebagainya. Kalau mengikutkan cabaran bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau telah berdepan dengan berlakunya konflik dan pecahan antara umat Islam sendiri. Jadi namun demikian, mereka tetap semangat berjuang untuk berdakwah demi kemaslahatan agama. Walaupun mereka berhadapan dengan pelbagai konflik, cabaran, tak kira dari segi politik ke ekonomi dan sebagainya, mereka tetap berjuang untuk berdakwah demi kemaslahatan agama Islam sendiri. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.